Okey, so untuk hari ni kita nak mula dengan topik 8. Probability. Kebarangkalian. Korang suka kan topik ni? Suka. Macam tak ikhlas je suka dia tu. Suka Miss, suka. Suka, okey, positif. Kita mesti positif. Topik senang yang ni. Faiz ada dengan Jijo ke Jijo seorang-seorang? Seorang. Faiz kat mana Tahu tak? Di langit. Dia sedang okey, Faiz dah muncul. Ingatkan Faiz lama berlayar. Ada. Okey. Loading lama. Alright. Assalamualaikum. Selamat petang. Waalaikumsalam. Okey. Salam Miss. Kita mula ya? Topik 8? Bisa. Bisa. So, definition of probability. Yang ni saya semua ada dalam nota, make sure highlight je lah. So, when it comes to probability, formula kita fix. Dia mesti number of possible outcome divide by total outcome. Total outcome tu kita panggil sebagai sample space. So, contoh kita nak cari probability of A. So, event kita event A lah. Maksudnya nak cari probability tu, P tu untuk probability. Kita bahagikan event A dengan sample space. Dapatlah probability. Okay, itu definition. Next kita masuk dia punya properties sedikit. Okay, so therefore for any event A, sebab tadi kita nak cari probability tu dalam range. So maksudnya kita punya range untuk jawapan mesti in the range of 0 up to 1. Kita tak boleh dapat jawapan negatif. Kita tak boleh dapat jawapan lebih daripada 1. So senanglah juga awak nak check jawapan sebenarnya. Awak kira-kira tiba dapat jawapan negatif 10. Awak dah mengarut jauh lah tu sebenarnya. Ataupun awak kira-kira dapat jawapan nombor bulat. Dapat 5 ke, dapat 7 ke. Pun sebenarnya awak dah mengarut. So when it comes to probability, ingat mesti dapat jawapan dalam bentuk pecahan in the range of 0 up to 1. Kosong boleh, 1 pun boleh. So kalau kita dapat jawapan 1, exactly 1 maksudnya itu sure event. Confirm lah memang jadilah. Contoh saya kira probability student K1T4 dapat A. Saya dapat jawapan saya probability saya 1. So saya memang confident dan jamin lah semua budak kat dalam K1T4 tu akan dapat A. Alright. Next, probability of tu dapat 0. Kalau 0 tu maksudnya impossible event. Memang tak ada harapan langsung lah. Memang takkan terjadi lah langsung. Benda tu takkan berlaku langsung. Okay. Next, kita ada second cerita pasal complement. So, kalau kita ada event, kita mesti ada complement event. Maksudnya event pelengkap. Okay, syarat dia probability of that event, saya pakai event A, plus with probability of the complement event mesti equal to 1. So, complement event kat sini saya pakai simbol prime. But then kita ada 3 different symbol. We have prime, kita ada bar ataupun kita ada A, C kecil kat atas tu. Itu semuanya maksud complement event. Event pelengkap maksudnya selain daripada A lah. So kalau probability of A berlaku, complement dia A takkan berlaku. Dah ke? Boleh proceed? Udah. Okay, next kita masuk pula pasal Venn diagram. Pernah dengar Venn diagram? Pernah. Okay. So, bila kita jumpa Venn diagram, kita mesti tahu dia punya simbol. Okay. Dari bila awak jumpa je word or. Venn diagram ni ke? Alamak. Venn diagram yang bulat-bulat tu. Gambar raja diagram pula. Gambar raja Venn saya rasa bahasa Melayu dia. Okay. So, kalau kita jumpa je word or, maksudnya dia mencari apa? Atau. Kalau jumpa atau dia mencari apa? Semua tu maksudnya apa? Semua data. Yelah, semua tu terms yang kita guna tu apa?
term probability-nya. Union. Ha? Apa? Intersect. Intersect. Intersect semua ke? Tak, intersect yang sama. Lain macamnya. Saya tak tahu dah cakap. Orang lain ada tak? Ke korang dah hilang ingatan? Kalau jumpa O je, kita mencari apa sebenarnya? Union. Kesatuan. So, kesatuan bahasa Inggeris je? Union. Union. Saya cakap union tadi, Miss. Saya tak dengar lah, minta maaf. Kesian Okey. Sophia. Sedih Sophia. Okey, kita sambung. Kalau N maksudnya kita mencari persilangan. Intersection. Ingatlah kalau N tu huruf N. Intersection. Okay. So, sekarang kita nak lukis Venn diagram. Venn diagram tu yang mana? Yang bulat-bulat tu. Awak pun lukis. Dalam nota tak ada ni kan? Lukislah bersama-sama. Okay, kita ada A, ada B. So, kalau saya nak A union B, kawasan mana yang kita kena ambil? Dalam. Yang kat dalam. So, semua sekali tu awak kena shadedkan lah. That is basically A union B. Okay. If it's A intersect B, so pakai gambar raja diagram juga, lukis juga kat situ. So, kawasan mana yang kita nak kena ambil? Tengah-tengah yang kawasan overlap tu. Okay. Dah ingat sikit ke? Ke hilang ingatan lagi dah? Dah rasa macam okay. Dah. Okay. So, settled. Itu intro je. Baru warm up. Kita try terus jawab soalan. Okay. Example 1. So, 2 diisotopes. Find the probability. Part A ada soalan, part B ada soalan. So, bila soalan probability, sebelum kita jawab soalan, kita mesti mencari sample space. Sample space tu maksudnya possible outcome yang ada lah. Total outcome yang ada. Sample space tu total outcome. So, bila kita toss 2 dice, awak baling 2 dadu, ada berapa banyak total outcome? 12. Ya, setuju semua orang 12. 2 dadu kan? 2 dadu. 6 kot. 6. 6 kot. Okey, seorang cakap 6, seorang kata 12. Ada jawapan lain? Tak ada. Setuju semua orang. 12. Okey, kita tengok betul ke tak 12. Kita try listkan lah. Okey. So, katalah kita baling 2 dadu. Dadu pertama saya boleh dapat 1. Dadu kedua kita dapat 1. Contoh kat situ. 1, 1. Okey. Kalau boleh 1, 1, next kita boleh dapat nombor berapa? 1, 2. Betul? Boleh dapat 1, 3. Betul? Lepas tu kita boleh 1, 4. Kita boleh 1, 5. Kita boleh 1, 6. Okay. Lepas tu benda ni boleh berterusan sampai pergi mana? Kalau saya turun ke bawah. Sampai 6. 6. So kat sini tadi kita ada 1, 1. Kita boleh pergi 2, 1. And then kita boleh pergi sampai ada 6, 1. Okay. Ada 12 kes ke tu semua sekali? Tak. Ada berapa sebenarnya? Lebih. 9? 36. Dadu pertama ada 6 outcome. Dice number 1 ada 6 outcome. Dice number 2 pun ada 6 outcomes. So 6 times 6 kita ada 36 outcome. So you have 2 options, sama ada awak listkan ataupun awak pakai konsep darab multiplication yang pagi tadi punya cerita tu. Kita darabkan outcome yang ada. Okay. Kita jauhlah boleh jawab soalan. So, part A kita nak sum 2 number mesti dapat 8. Okay. Kita kena listkan lah dulu baru awak boleh tahu. Okay, saya namakan event ni sebagai event A. Alright, listkan. 2 nombor bila tambah dapat 8. Apa yang awak boleh kat sini?
Lalu 2 tambah 6. 2 tambah 6 lagi 4 tambah 4. 1 tambah 1 tambah 7. Boleh ke 1 tambah 7? Dia dadu kerajaan langit ni. dadu. Boleh dipakai. Tu dadu Tambah magic 3. tu. Berapa 5 tambah 3? Lagi? 62. Tambah 2. 62 lagi? 35. 35 lagi? Dah, ada lagi? Tak ada lagi? Tak ada. Okey. Settle lah kat situ. So ada berapa kes ni? 5. Ada 5 kes. So kita nak cari probability, dia akan jadi 5 case divide by your sample space just now. 36. So 5/36. Okay. So kita pergi soalan B. B dia nak total sum, sum of two number are prime number. Prime number ni apa Nombor perdana. Nombor perdana. Okay, apa maksud nombor perdana? Nombor yang tak boleh dibahagi. Nombor yang tak boleh dibahagi Dengan nombor lain. dengan nombor lain. Okay, very good. Number that cannot be divided by other numbers but the number itself. Lagi satu syarat dia? Hanya boleh didarab dengan nombor sendiri. Hanya boleh dibahagi dengan nombor sendiri. Lagi satu syarat dia? Mesti Ya. lebih besar daripada? 1. Mesti lebih besar daripada 1. Okay. So, kita kalau baling dua dadu tadi, kita ada pilihan daripada dapat 2 sampailah 12 kan? Ini paling sikit. 1 tambah 1 awak dapat 2. Paling banyak kalau awak tambah 6 tambah 6. Okay. So, from 2 sampai 12, berapa nombor perdana yang ada? Kita listkan lah. 2 nombor perdana tak? 2 lagi. Tak yakin. Lepas 2, 3. 2, 3. 3 lagi. 5, 7. 5, 7, 11. 11. Dah. Ada lagi? Dah. Tak ada. Dah, okay. So sekarang kita baru listkan nombor perdana yang ada, the prime number that you have. So kita nak summation of two number yang akan dapat this prime number. So kita kena listkan juga satu-satu lah. Kalau tak nanti awak yang terkurang nombor dia kan. Okay, kita pergi first case nak dapatkan 2. Itu paling basic lah. 1 plus 1. Betul? Okay, nak dapat nombor 3. Pilihan yang ada? 1 plus 2. 1, 2 lagi. Uyo, siap ada orang karok sekarang ha. Lagi 1, 2, 2, 1. 1. Ada lagi? Tak ada. Okay, next nak dapat nombor 5 pula. Pilihan yang ada? 1, 4. 1, 4 lagi. 2, 3. 2, 3 lagi. 4, Tu je. 1. 4, 1 lagi. 3, 2. 3, 2. Alright. Dah tak ada kan? Itu saja kan? Next nak dapat nombor 7. Kita pergi laju dah 1, 6. Saya lah yang jawab. 2, 5. 4, 3. 3, 4. 5, 2. 6, 1. And then last one nak dapatkan 11. The only option that we have is 6, 5 dengan 5, 6. Okay. Semua sekali ada berapa kes tu? 15. 15. And then because it's probability, you must divide by sample space. So 15 out of 36. Check boleh kecilkan ke tak? Kalau boleh kecilkan, then your answer must be in simplest form. 5/12. Alright, good. 5/12. Ingat macam biasa, final answer always in simplest form. Kalau nombor tu awak tak ringkaskan, dia tak bagi markah. Maksudnya contoh macam ni lah, 5/12 jawapan dia, awak bagi 15/36.
Dia tak bagilah markah kalau awak tinggalkan 15/36. Itu syarat pertama, mesti simplest form. Syarat kedua, kalau awak dapat perpuluhan yang awak kena bundarkan, then jangan ambil perpuluhan tu. Ambil dalam bentuk pecahan. Sebab jawapan kita always can be expressed as fraction. Sebab tadi kita bahagikan benda tu. So jawapan mesti boleh dalam bentuk pecahan. So kalau boleh bentuk pecahan, jangan bundarkan jawapan tu. Okay. Boleh proceed? Boleh. Okay, kita pergi example number 2. Okay. So, in a junior school class of 28 people, we have 7 in both sport teams and school band, 16 in both in sport team, and then we have another 10 in school band. Find the probability either case A, B, C. Alright. So, bila baca situation ni, ada berapa event dalam soalan ni? Ada berapa cerita dia? Ada berapa banyak event? 2. Apa dia? Sport dengan school band. Okay, good. Sport team and school band. Kita lah yang namakan dia. Saya namakan A untuk sport team. B untuk school band. Awak nak namakan event dia huruf apa pun boleh. Tak ada masalah. Okay. So, bila kita nampak je ada 2 event, awak dah belajar dah dulu kat sekolah, kita boleh start buat Venn diagram. Kalau kita tak lukis Venn diagram, nanti kita yang akan confuse soalan tu nak cari mana sebenarnya. Okay. So, saya start buat lukis Venn diagram. So, kita ada A, kita ada B. Alright. So, bila kita nak lengkapkan Venn diagram, kawasan mana yang kita mesti letak dulu? Kita mesti mula dengan kawasan mana? Tengah. Very good. Kawasan intersection ni, yang saya tengah highlight colour biru ni, itu kawasan yang awak mesti cari dulu nilai dia. So, berapa nilai dia dalam soalan? Overlap. Yang dua-dua. Dia ada dalam sport team, dia ada dalam school band. Berapa nilai tu? 7. 7. Dia dah bagi kat sini lah dalam soalan. 7 are in both. Alright. So, 7 akan duduk kat tengah-tengah. Okay. Next, kita nak cari yang sport team only je. Kawasan yang luar ni. Dapat berapa kat situ? 16. 16 tu total 9. sport team. So, kita mesti dapat 9. 16 So, buat 16 kita kena tolakkan dengan 7. Baru dapat 9. Kalau kita terus tulis 16, kita akan jadi salah. Okay. How about B only je? School band only. Berapa kat situ? 3. 3. Mana dapat 3? Tolak 7. 10 tolak 7. Okay. Dah siap ke Venn diagram kita? Belum. Kenapa belum siap? Tak semua lagi. Belum cukup sample space kita. Okay. So maksudnya kat mana yang kita belum label? Dekat luar bulan. Bulatan tu. Very good. Kat luar bulatan tu. So macam mana kita nak cari yang kat luar bulatan tu? Sample space 28 tolakkan dengan nombor yang dah ada. So 28 tolak 9 tolak 3 tolak 7. Dapat berapa? Dan Dapat 9. Okay. So to make sure total awak balik lah. Awak tambahkan balik semua yang awak dah letak tu. Mesti dapat 28. Barulah awak tahu Venn diagram awak dah betul. Okay. So baru kita jawab soalan yang pertama. Find the probability that awak pilih tu is in or only in school band. Dia ada kat kawasan school band je. School band tadi huruf B. So probability of B only. Kat kawasan mana kita kena ambil tu? Dia nak B only. School band je. 3. Good. So boleh tinggal jawapan 3 je ke? 3/28. Very good. You must divide it by your sample space. So 3 out of 28. Okay. Next. Either sport team or school band.
Perkataannya maut kat sini is or. Bila or je, apa tadi cerita kita? Union. Union. So maksudnya kita nak kena cari sport team A, union B. So kalau union, ingat kawasan yang kita dah shaded kan tadi. So berapa jawapan kat situ? 7. 19 Union. over 19 over 28. Saya cuba lukis lah walaupun lukisan saya tak berapa nak cantik. Kalau tadi B only, kita ambil kawasan sini je. Sekarang ni kita nak A union B, so kita kena ambil semua. Okay. Last one is neither a sport team nor school band. Dua-dua pun dia bukan. So kita nak ambil kawasan mana? 9. Oh. 2. Apa dia? Kawasan luar. 9 ke 2 ni? Mana datang 2? 9. 9. 9. Dekat Ambil luar. kawasan mana? Yes, ambil kawasan yang kat luar. So yang ni saya lukis ni, kita nak ambil kawasan yang luar daripada awak punya Venn diagram tu lah, daripada event kita tu. Okay, that is a recap session on how to do Venn diagram. Boleh proceed? Boleh. Okay, kita proceed. Next one, example 3. Okay, so we have 3 unbiased coin. Unbiased coin tu apa? Unbiased. adil. Adil. Betul lah tu, adil. Kalau bias tu tak adil. So kalau unbiased maksudnya coin kita tu coin yang adil. Coin yang normal lah. Yang coin yang selalu awak jumpa. Okay. Atau simultaneously find the probability of getting exactly 2 head, at least 2 head, at most 1 head. Okay. Macam biasa kita mesti dapatkan sample space dulu. Ada berapa sample space dia? Boleh kira terus tak? Boleh. Boleh. Cara pertama paling senang is kita kira like outcome. Coin pertama ada berapa outcome? 2. 2. Coin kedua? 2. 2 juga. Coin ketiga? 2. 2. So berapa outcome tu? 8. 8. Macam itulah cara kira outcome. Itulah sample space awak. Okay. Tapi sekarang ni kita ada banyak cerita ni. ABC kalau kita tengok tu dia ada banyak cerita kita nak cari kat situ. Okay. So ni pun awak dah belajar. Kalau event yang sama berlaku banyak kali. Event yang sama masuk kat sini cerita dia pasal toss coin tadi kan. Toss coin berlaku 3 kali. Benda yang sama berulang banyak kali. Macam mana kita nak listkan outcome tu? Ingat tak? Ke tak ingat? Yang Macam mana kita? Benda yang sama berulang banyak-banyak kali. Macam mana kita nak macam mana nak menggambarkan situasi tu? Tak ada orang ingat ke? Tak, Miss. Tak ada, sedihnya. yang garis-garis tu. Garis-garis tu. Garis-garis tu apa nama dia? Kesian dia tak ada nama. Didi. Lidi. Dia melibatkan environment gitu. Nama dia. Akar. Kau pokok. Pokok. Akar sangat. Tak ingat. Pokok. Gambar raja pokok. Ingat gambar raja pokok? Ingat. Okay. So kalau kita jumpa event yang sama berulang banyak kali, kita kena pakai gambar raja pokok. Okay. So saya start dengan coin number 1. So coin number 1 ada 2 outcome. Apa outcome dia? Kepala ekor. Okay. Kepala dengan ekor. Head and tail. So outcome mesti letak kat hujung macam tu HT. Okay. Next kita kena label probability dia pula. So nak dapatkan head, probability dia berapa? Nak dapatkan kepala. Berapa dia punya probability? 1/2. 1/2. Good. How about tail? Nak dapat ekor? Sama aja. Good. Alright. Itu baru settle untuk coin number 1. Next kita pergi pula untuk coin number 2. So you have the same outcome. It will be
head, tail. And then probability dia berubah tak? Saya lah tolong jawab, probability dia tak berubah. Sama je. And the same case happen for coin number 3. Awak lukis ya? Ni kita recap session balik macam mana nak buat tree diagram ni. And then same thing goes for your probability kat situ. Jangan terbalik tau lukis. Maksudnya tempat nama event tu huruf mesti letak kat hujung. Kita punya nilai probability mesti letak kat cabang. Jangan lukis terbalik. Kalau lukis macam kejap saya cuba tunjuk yang salah ni. Buat 1/2 letak kat hujung. Kat cabang tu awak letak nama event. Most of the time orang akan pangkah lah. Wrong concept ni. Kita tak boleh letak terbalik. Okay, bila dah siap, kita dah boleh listkan satu-satu event kita. Kita tengok betul tak tadi ada 8 kan? So start dengan yang pertama. Reti baca tak ni? Ingat tak nak baca tree diagram? Takut sedihnya. Tahu. Okay, so kita akan mula dengan jalan pertama ni lah kan, naik atas. H. Good. Itulah awak punya cerita pertama. H. How about dia punya probability? Kita nak kena tambah ke kita nak kena darab? Darab because it's the same case. So half times half times half. Dapat berapa? 1/8. 1/8. Good. Alright. And then second case kita dia di apa tu? T. T. Probability berubah tak? Tak. Tak 1/8. Saya nak tembak Faiz. Faiz ada tak kat situ Faiz? Ada. Okay, kes ketiga apa Faiz? HTH. Kes keempat? HT. HTT. Seterusnya? THH. Okay, lepas tu? THT. Lepas tu? TTH. Last one? TTT. Okay. Probability dia berubah tak ni? Untuk sama je. Okay, saya tulislah. Semua probability dia sama. Sebab kebetulan tadi sebab dia kat unbiased coin. Kalau dia biased coin je baru probability dia jadi berbeza lah. Sebab unbiased dia tak ada berbeza lah kat situ. Okay. Dah siap ni, barulah senang kita nak jawab soalan. Okay. Dah siap ke? Dah cantik dah awak punya tree diagram tu? Boleh dah jawab soalan? Kita jawab soalan Okay. Boleh. Soalan yang pertama. Kita kena cari exactly 2 head. Maksudnya H kita mesti ada 2 je. Ada berapa case? 3. 3. Apa dia? HHT. THH. Okey, lagi satu THH. Ada case lain ke? Tak ada kan? Okey, so jawapan kita berapa? 3/8. 3/8. Good. Ingat ini 3 case berbeza. So kita kena tambahkan je lah. 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8. Dapatlah 3/8. Okey. B. Kita nak at least 2 head. At least apa maksud dia? Kurang-kurang. Sekurang-kurangnya. Minimum 2. Okay. So, ada berapa case? 4. 4. Apa dia? HHH, HHT, HTH, THH. Okay. Lebih kurang macam case tadi, cuma kita tambah lagi satu case kan? HHH tu. So, jangan tertipu. HHH tu nampak ada 3 H.
So still dikira lah sebab kita sekurang-kurangnya minimum ada 2H. So kalau 3H tak salah lah kat situ. So berapa jawapan kita? 48. 48. Simplify. 1/2. Very good. Awak akan dapat half kat situ. Okay. Next one. At most one head. At most maksudnya? Paling banyak. Paling banyak. Good. Maximum boleh satu je. So apa yang ada? Satu H je. Ada berapa case? 4. 4. Apa dia? 3. HTT, THT, TTH, lagi? Ketiga je. TTT. TTT tu pun boleh lah juga. Jangan tertipu sebab dia kata paling banyak satu H. So tak ada H langsung pun kita terima. Okay. So jawapan kita half jugalah. Okay ke? Okay. Alright. So awak dah ingat balik recap session kita ada 3 jenis cara kita nak jawab soalan probability. Yang pertama tadi kat soalan dadu. Awak listkan semua outcome yang ada baru awak boleh jawab soalan tu. Okay. Yang kedua, bila kita ada 2 event berbeza. Ingat 2 event berbeza terus lukis Venn diagram. Itu kat soalan student tadi. Next, example nombor 3 ni. Bila event yang sama berulang banyak kali. So, kita kena start buat tree diagram, gambar raja pokok. Okay. So, kita masuk option number 4. Option number 4, kita guna formula. Alamak. Okay. Probability of an event. Okay. Yang ni tak ada dalam nota, awak memang kena salin. So, when it comes to basic law of probability. Ini je satu formula yang dia bagi masa exam. Okay, cara kita nak cari union. So, basic law of probability state that probability of A union B must be equal to probability of A plus with probability of B minus with A intersect B. So awak kena set dalam kepala. Kalau nak cari union je, kita mesti guna formula. Unless soalan yang cakap benda lain. Kalau soalan tak cakap apa-apa, dia suruh je cari union A union B. Mesti pakai formula. Okay. Boleh proceed? Diam tanda boleh kot? Boleh? Okay. Next kita nak masuk De Morgan Rule. Okay. De Morgan Rule ni pula nak cerita pasal cara kita nak simplifykan prime. Prime tu tadi complement event. Okay. Selalunya orang akan confuse bila prime tu ada banyak sangat. Contohnya kat dalam De Morgan Rule yang pertama ni, prime tu ada kat dalam. Okay. So kalau kita rasa prime banyak tu confusekan keadaan, kita nak bawa prime tu pergi keluar, boleh dengan syarat sign kat tengah-tengah tu awak kena terbalikkan. Itu je cerita dia. So prime bawa keluar, lepas tu kalau dalam tu intersect, awak bawa tukarlah jadi union. And same thing goes the other way around lah. Kalau prime tu kat dalam nak bawa keluar, sign tengah-tengah tu union. Awak tukar dia jadi intersection. Okay. Okay. Alright. So sekarang ni saya bagi masa 1 minit. Lukis Venn diagram untuk dua-dua situation ni. Kita nak tengok sama ke tak sama. First situation yang ni, A union B prime. Second situation, A intersect B prime. Lukis sekarang. Lukis lepas tu awak shaded kan. Saya bagi masa 1 minit.
Dah siap lukis ke? Belum? Tengah termenung merenung lagi ke? Ha. Dah. 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 Okey Nisa. Untuk gambar yang pertama ni, A union B prime. Kawasan saya ada tulis nombor kat situ. 1, 2, 3, 4. Kawasan mana kita kena lorek? 1. 1. Ya ke? 1 je? Ya. Betul. Yang lain semua setuju? Setuju. Okay, good. Betul lah tu. A union B prime. Maksudnya kita nak selain daripada A union B. So A union B tu punya kawasan kita tutup. Kawasan luar ni lah yang kita nak. Okay. Untuk gambar yang nombor 2, macam mana pula? 1, 2, 3, 4. Kawasan mana yang kita nak? 4. 4. 1. Alah, terputus-putus lah suara. Apa dia? Tak dengar. 1, 2. 1, 2, 4. 4. 1, 2, 4. 3 je lah kita tak nak ni. Ya ke? Setuju semua orang? Sehati sejiwa. Setuju. Ke terjun lombong? Tak Tak, betul lah tu. Kita tak terjun lombong sekarang ni. Alhamdulillah. Okay, so kawasan yang kat tengah-tengah saya highlight colour kuning tu je yang kita tak nak. Kawasan lain tu semua kita nak. Okay. Itu je cerita pasal De Morgan rule. Cara kita nak simplify prime awak tu. Kita practice our example number 4. Okay. So we have probability of A is 1/3. Probability of B is 5/9. Probability A intersect B is 1/6. Find P of A union B. So tadi kita dah highlight dah. Bila jumpa je union, saya kata mesti pakai apa? Jumpa je union, mesti pakai? Cik lah. Basic law, good. So mesti ni jangan ingat union tambah. Tu konsep mengarut je tu. So probability of A union B would be equal to PA plus PB minus A intersect B. Next, substitute lah one by one. Your PA is 1/3. PB would be 5/9. A intersect B would be 1/6. Lepas tu tekanlah calculator. Dapat berapa? Plus Apa? Dapat berapa? 18/18. 13/18. Okay, good. Next, B. Kita nak cari probability of A intersect B prime. Okay. Biasa kalau kita tenung macam tu tengok-tengok je, dia tak muncul jawapan. Kalau awak stuck macam ni, better kita kena lukis Venn diagram. Okay. So, saya ada A, B. Okay. Kita nak A intersect B prime. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Kawasan mana? A intersect B prime. Kita nak A bersilang dengan tutup B. Kawasan mana? 1, 2, 3, 4. Very good. Kawasan nombor 2. Okay. Tu yang saya tengah shadedkan tu. Itu je yang saya nak sekarang ni. Okay. Macam mana kita nak cari dia? Dia ada banyak jalan kerja. Ada banyak pilihan ni. Mana-mana pun saya terima. Okay. Apa je idea awak ada? Kalau awak ada, boleh tengok kat part A awak dah ada apa. Kat A tadi kita ada A union B kan? A union B tu maksudnya kita dah ada kawasan penuh ni kan? Yang saya tengah lukis ni. Betul tak? Betul. Okay. So kalau saya nak kawasan nombor 2 je, siapa saya kena buang? tak B. Part B ni saya kena buang. Saya tengah lorek ni. So, buang je lah dia. Betul tak?
Dapatlah kawasan biru yang kita nak tu. Maksudnya, kita bolehlah buat probability A union B, tolak je PB. So, 13/18 tolaklah dengan 5/9. Dapat berapa? Enam. 1/6. Okey. Ada second option. Kita ambil kat kawasan A je. Tadi A dengan B. Saya ada A je. Kita nak buang sini ni kan. Sekejap Ini yang saya tengah highlight colour merah tu. Itu je yang kita nak buang. So, macam mana kita nak buat kat situ? Kita dah ada bulat. So, kita ada PA. Bagi 2. Bagi 2. Tak boleh. A lawan intersection B. Very good. Kita buanglah A intersect B. So, kat situ kita ada 1/3 minus 1/6. Dapat jawapan sama juga. 1/6. So, we have two option. Dua-dua boleh je, tak salah. Okey ke? Boleh sambung? Okay. Boleh. Okay, next kita nak pergi part C. A prime union B prime. Wah, sekejap Kesel ni hilang pula. Okay. So, ni yang cerita dia tadi. Ada banyak sangat prime dia menyerabutkan keadaan. So, paling senang kita bawa keluar prime tu. Apa cerita kita tadi? Kalau kita bawa prime keluar, Balikkan. apa yang kita kena balikkan tadi? Simbol. Sign kat tengah-tengah kita balikkan. So, dia akan jadi intersection. Okay. Lepas tu kita ingat rule. Tadi kita dah ada rule yang saya suruh salin tu. Kalau saya ada PA tambahkan dengan A prime, event pelengkap kita mesti dapat 1. Okay. So, sekarang saya nak cari probability A intersect B prime. Apa kita nak kena buat? Pakai rule yang kali hijau ni. Kalau ada event, tambah event pelengkap B prime, mesti dapat 1. Sekarang ni saya nak cari event pelengkap ni je. Prime ni yang kita nak cari. So, apa kena buat? Tak ada idea ke? Tak ada. Okay, kalau kita nak dapatkan ni, dia mesti total dapat 1. Kalau saya nak cari dia punya event yang sebenar, kita tolak je lah kan. 1, tolakkanlah dengan probability A intersect B. Dapatlah berapa? Dapat berapa tu? Lima per enam. 5/6. So, konsep dia kat sini, event yang kat dalam tu yang saya colour tu, itu tak kisah apa-apa huruf pun boleh. So, kalau kita nak cari intersect yang prime, maksudnya 1, tolaklah A intersect B. Dapatlah jawapan. Contohlah kalau saya nak, okay, kita pergi soalan seterusnya lagi. Kita balik pula. Kita nak cari probability A prime intersect B prime. So, lagi sekali prime tu kita bawa keluar. Bila prime bawa keluar, simbol kat tengah-tengah kita balikkan. So, dia jadi A union B prime. Okay. So, dia akan jadi apa? 1, tolak siapa? A union B. A union. A union B. B. Good. So, dia akan dapat 1 minus A union B just now is 13/18. So, dapatlah jawapan 5/18. very good. 5/18. Buat prime balik Okay. Itu cara keempat menggunakan konsep formula. So, awak kena terror lah siapa nak tolak siapa. Law of probability tu formula dia apa. Pusing-pusing sikit situation tu, bolehlah jawab. Biasanya kita akan guna formula ni kalau soalan kita tu tak ada situation. Dia terus je keluar. Direct macam example 4 tu lah. A apa, PB berapa, A intersect B ke, A union B ke dia bagi. Kalau keluar macam tu, teruslah awak pakai formula. Okey, kita sambung seterusnya. Boleh? Boleh sambung? Boleh.
Okay. Okay. Next, kita masuk mutually exclusive event. Ini kat dalam nota awak. Pun awak kena letaklah kat sini. Okay. What is mutually exclusive event? Dia kata kat situ, no intersection between these two events. Maksudnya kalau kita ada A and B, kita kena ingat probability A intersect B mesti sama dengan kosong. Bahasa pasar dia, event cannot happen at the same time. Event tu tak boleh berlaku serentak. Impossible event berlaku serentak. That is mutually exclusive event. Okay. Dari segi gambar raja diagram kita, Venn diagram, kita kena lukis ni. Contoh dia ada A, dia ada B. Memang bulat dia macam tu. Dia tak boleh ada overlap macam Venn diagram yang kita lukis sebelum ni. So, kena ingat mutually exclusive, intersection sama dengan kosong. There is no overlap between your Venn diagram because that event cannot happen at the same time. Okay ke? Okay. So, saya bagi satu cara kita nak ingat contohnya. Biasanya awak nanti kita ada banyak event tau. Kita ada mutually exclusive, kita ada independent, kita ada conditional, kita ada exhaustive. So, kalau mutually exclusive ni, saya ingat huruf M. Huruf M tu kita ingat untuk mata. Kalau tengok mata tu, awak ingat tak gambar raja Venn diagram tadi tak rupa mata awak? Ada dua bulat macam rupa mata kan? Sebab mata awak tak boleh overlap kan? Awak tak pernah jumpa mata manusia yang ada overlap. So awak ingatlah kat sini. Ini gambar mata awak kat situ. Mutually exclusive event. Okay. 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 Contohlah. Ada orang kaya tak faham. Okay, saya bagi contoh. Okay, sekarang pukul 3.47. Awak tengah ada kelas dengan saya. Belajar matematik. So, lagi satu event. Pukul 3.47 juga. Tiba-tiba awak ada kelas matematik, kelas kimia. Logik tak benda tu berlaku? Of course logik. Of course tak logik. Awak tak boleh belajar dua subjek berbeza dalam satu masa yang sama. Itulah contoh dia. Kita tak boleh buat dua benda dalam satu masa yang sama. Impossible nak overlap kat situ. Okay. Kita pergi event yang kedua. Event yang kedua nama dia exhaustive event. So what is exhaustive event? Exhaustive ni dia punya union mesti sama dengan sample space. A1, A2, A3, A4 tu dia sampai AN tu event. Dia tak kisahlah ada berapa banyak event. So probability of all event kat sini, kalau ada A1, A2 tu sampailah AN, kita tak kisah ada berapa banyak event pun, mesti dapat 1. Itu cara kita nak buktikan dia. Kalau soalan suruh check ini exhaustive ke tak, akan tengok probability of all event mesti dapat 1. Kalau tadi mutually exclusive, intersection mesti sama dengan kosong. Okay. Gambar Raza Venn diagram dia. Okay. Saya bagi contoh paling simple ialah saya ambil kuliah K1. Kuliah K1 sample space kita. Dalam K1 ada berapa kelas? Ada 4. So kalau kita nak lukis tu, kita pecah 4 je. Kita tak boleh buat bulat-bulat, nanti ada kawasan yang tak terpilih. So kita pecah 4 je. Ada apa kelas ni dalam K1? K1 P1, kita ada K1 P2, K1 P3, K1 P4. Betul? Tak ada kawasan yang terkeluar daripada event ni. Maksudnya kalau saya masuk kuliah K1 tu, saya pilih seorang budak, tiba-tiba budak tu cakap dia budak K4. Benda tu takkan berlaku lah. Tak logik. So kat situ yang kita panggil sebagai exhaustive. So, kalau exhaustive ingat huruf E. E tu maksudnya everything. So, kita ingatlah everything mesti dapat 1. Semua sekali kita nak. Dah ke? Boleh pergi? Okay, dah. Kita proceed next example. Example 5. Oh, okey lah. Saya berhentilah dulu kat sini.
example 5 ni dia nak lukis Venn diagram 5A, 5B. Saya tinggalkan ni sebagai kerja rumah. Esok kita ada kelas kan pagi pukul 9. Ada. Esok Ya. masuk kelas. Esok masuk kelas saya nak tengok lah mana rupa Venn diagram awak. Alright, Miss. Okay. Buat example 5, example 6. Esok masuk kelas saya nak check. Alright, Miss. Pukul 10. Pukul 9 kan? 9, Miss. Oh, pukul 9. 10. 10 kan? Esok Selasa. Esok Selasa. Selasa pukul 2. Kuliah pukul 10. Esok tu. Masya Allah. Confused dah. Hari pukul 9 tu hari Rabu. Okay. So esok pukul 2 saya masuk kelas. Okay. Kita jumpa esok. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Yes.